Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscribe aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Di video kali ini aku nak share dengan korang pengalaman bertahun lepas. Yang ini berlaku pada hari raya, tetapi bukan majlis biasa-biasa ataupun beraya kat rumah orang. Kebetulan masa hari raya tu, kenalan aku ni kakak dia kahwin. So dia jemput lah. Aku dengan dia bukanlah rapat pun, kenal kat WeChat macam tu. Lepas tu kita orang berkawan. Tiba-tiba ada satu hari tu kakak dia kahwin, dia jemputlah aku untuk datang majlis perkahwinan tu. So kebetulan masa tu tengah aura-aura raya, sebab masa tu aku tak ingat dah Syawal ke berapa. So dia jemputlah aku kan. Jadi waktu tu tak ada pun benda-benda pelik ataupun kenapa nak tiba-tiba pergi rumah orang ke apa ke, sebab kita dah tahu dah majlis tu aku nak pergi sebab nak makan. Itu yang aku fikirkan. So dia pun pick up aku kat rumah sampailah kat kenduri tu. Bila sampai kat kenduri tu, aku dikenalkan dengan family dia lah. Dia kenalkan mana satu mak dia, bapak dia, kakak dia dan sebagainya lah. So kakak dia yang kahwin ni adalah kakak yang terakhir sekali kahwin dalam family dia. Dia ada beberapa orang kakak juga, aku pun dah tak berapa ingat dah kisah dia. Tetapi masa tu memang aku tengah berkenalan dengan saudara mara dia. Jadi masa tu sebelum majlis bermula, aku datang awal tau waktu tu, sebab dia pick up aku awal, sebab dia kata dia ada kerja lepas tu. So dia nak uruskan sesuatu, tak silap aku dia nak ambil kek ke baju ke apa, aku tak ingat. Tapi dia drop aku kat rumah dia lah. Jadi kat rumah dia tu ada nenek dia dengan mak saudara dia beberapa orang. So masa tu macam krik-krik juga, sebab aku tak kenal kan, macam baru first time jumpa, nak beramah mesra. Dan biasa je duduk kan, lepas tu dia jamu minum. Tak ada apa-apa yang pelik pun dekat rumah dia pun, tak ada apa-apa yang pelik. Aku pun tak rasa macam majlis tu suram ke. Sampailah satu ketika tu, masa tu pengantin dah tiba. So waktu pengantin tiba, kita orang pun keluar lah pergi kat kemah yang luar tu. Jadi pengantin pergi makan kat meja pengantin. Aku dengan family dia ni duduk dekat table depan lah. Kiranya meja yang aku duduk tu meja ahli keluarga. So makanan pun berbeza lah dengan makanan yang orang lain makan kan. Maksudnya table tu dah disediakan makanan, kira macam VIP sikit lah. Lepas tu duduk situ, tiba-tiba aku nampak ada satu perempuan ni. Dia macam pelik tau. Mungkin dia macam tak happy. Dia tengok tu macam penuh dengan ketidakpuasan hati tau. Dia tengok pengantin. So meja tu kat sini, aku duduk dekat sini, pengantin duduk depan tau. Jadi perempuan tu dia duduk dekat tepi. Aku perasan lah sebab aku duduk sini kat meja ni. So aku memang menghadap ke situ, pengantin belah sini. Jadi bila aku pandang tu kan, aku nampak lah dia tu, dia intai-intai kan. Dia pakai baju semua hitam. Lepas tu dia tengok. Lepas tu muka dia macam dia tutup-tutup. Dia macam kalau drama tu, ni macam nak tutup-tutup daripada wajah dia lah. So aku pun nampak macam tu, aku pun buat tak tahu. Tak dah lama waktu tu, sebelum tu aku nak cerita kat korang, masa aku kat table tu, partner aku ni, kawan aku ni lah kan, dia tak ada kat situ. Kawan aku ni lelaki, jadi dia tak ada kat situ. Masa tu dia buat busy entah lain tetamu lain. So aku ni kena berdikari sendirilah, duduk dekat meja ke saudara, kat keluarga dia tu, makan, duk buat ramai kat situ. Tunggulah dia. Aku pun macam waktu tu aku macam awkward jugalah, sebab aku seorang-seorang kat situ kan. So aku nak bertanya tentang perempuan tu pun aku rasa macam tak kena je kan. Jadi aku pun diam sambil-sambil makan apa semua kan. Lepas tu pengantin ni waktu tu pengantin dekat atas pelamin. Minta maaf aku tersilap, sebab masa tu pelamin dia dekat kemah. Dia buat pelamin belakang, depan tu meja makan. Macam tu. Lepas tu diorang duduk kat situ. So bila diorang dah siap tu, dia nak turun lah pergi ke meja makan tu. Tak jauh pun, macam turun sikit macam tu lah. Tiba-tiba kakak kawan aku ni pengsan. Pengantin tu sendiri pengsan kan. Jadi orang macam kelang kabut lah. Kenapa tu apa semua. Orang berbangun. Mana yang dah makan melantak ke depan-depan tu dah tak peduli sangat lah kan. Tak berapa perasan. Jadi family pengantin ni tak nak kelang kabut kat situ. Diorang pun macam minta tolong orang semua bawa angkat pengantin perempuan tu, bawa masuk ke rumah. Sebab rumah pun dengan kemah-kemah tu berdepan, macam tak jauh lah. And then kita orang kat table tu, aku pun waktu bangun lah, sebab aku kan di pihak keluarga pengantin tu, sebab aku dengan partner aku tu kat situ kan. Jadi kita orang pun ikut sekali. So orang lain macam ada yang nampak, ada yang tak nampak, sebab sempat kawal lah. Sebab masa perempuan tu pengsan, pengantin tu, dia macam jatuh tu dekat husband dia lah. So dia tak berapa perasan. Mungkin orang ingat dia macam pening apa semua. Jadi masuklah kat rumah. Jadi berjalan macam biasa lah. Jadi masa dekat dalam rumah tu, aku pun tengok sekali lah. So kawan aku ni, dia macam terkejut kenapa kakak dia pengsan apa semua kan. Masa tengok tu, aku rasa macam mungkin dia tak sihat ataupun terlalu penat. Yelah pengantin kan, mesti penat semalam tu dah buat kerja ke apa kan. So aku tengok lah, aku tak
fikir bukan-bukan pun. Tiba-tiba bila dia dah bangun, macam dia dah sedar daripada pengsan tu, ada seorang daripada diorang ni, bawa makcik ni, dia macam renjis air and sapukan air tu dekat muka dia. Dia auto bangun lepas renjis dan sapu air tu dekat muka dia, terus bangun. Tiba-tiba makcik tu baca ayat kursi tau dekat telinga dia. Lepas baca ayat kursi kat telinga tu, dia terus muntah, keluar kaca, rambut. Lepas tu ada benda apa tak, aku tak apa-apa perasan. Sebab lepas aku nampak tu, aku macam terus takut, aku terus keluar. Meremang gila peluh roma aku waktu tu. Aku terus keluar. So waktu tu kawan aku memang tak perasan aku, sebab dia dah panik dengan kejadian kat kakak dia tu. So aku pun duduk kat luar, aku tunggu kan. Aku macam pelik kenapa. Tup aku nampak perempuan yang baju hitam tadi tu kan, dia tengok daripada jauh. Dia tengok daripada jauh tu kan, macam muka dia macam, susahlah aku nak cakap dengan korang. Muka dia nak kata dia marah pun tak, nak kata dia sedih pun tak, happy pun tak. So memang agak keliru sebab, tapi muka dia tu macam menakutkan jugalah. Sebab muka dia macam tak sihat, pucat-pucat macam tu kan. Tapi nampak macam real, betul-betul manusia lah. Lepas tu aku pun tengok dia macam tu, aku pun macam dah terfikir, ke dia ni yang buat. Sebab bila pengantin tu dah muntah darah, keluar kaca, so aku tahulah benda ni ada terkait dengan santau ke dan sebagainya lah. Maksudnya buatan orang kan. Jadi waktu aku tengok tu, bila aku pandang, tapi perempuan tu dia tak pandang aku tau. Even though aku pandang je dia tak pandang aku. Umpama dia tak nampak punya aku nampak dia. Dia macam tengok kejadian je, kau faham tak? Lepas tu aku pun macam, benda apa So aku tak tahu, aku tunggu sampai member aku dah tenang, dia keluar cari aku. So dia hantarlah aku balik rumah. Jadi masa on the way, sebelum aku nak balik tu, on the way tu, kawan aku ni dia dah cakap kat aku. Aku tanya kat dia, kakak dia tak sihat ke? Tapi aku dah cakap kat dia, tapi tengok pada gaya macam sesuatu je kan. Aku cakap tu. Lepas tu kawan aku ni cakap, itulah sebenarnya panjang cerita, nak cerita tak sangka jadi pada hari perkahwinan dia macam tu kan. Lepas tu aku pun macam kenapa Lepas tu dia sempat cakap, dia kata kakak dia macam tak sihat tau. Sebelum kahwin lagi kakak dia macam tak sihat. Masa bertunang tu pun banyak nak berduri. Maksudnya macam dia bergaduh, sekejap macam nak jadi kahwin, sekejap tak jadi kahwin. So macam panas sekejap, okey sekejap, macam tu lah lebih kurang kan. Lepas tu aku cakap lah, tadi aku ada nampak sama perempuan ni, aku rasa macam pelik je dengan dia. Aku bercerita lah kat dia, aku cakap aku nampak dia daripada masa duduk kat table sebelum kakak you daripada pelamin pergi ke meja makan. Lepas tu I tengok dia macam dia lain daripada yang lain, sebab dia pakai semua hitam and then dia macam tutup muka dia. Lepas tu lepas kejadian kakak you pengsan tu, dia datang tau, dia macam tengok daripada luar. Maksudnya kita orang kat dalam rumah tu, dia dekat ujung seberang tu tau, dia memang nampak, dia tengok. Lepas tu dia macam terkejut, dia cakap kat aku, serius you ni kan? Dia macam pelik dengan aku. Lepas tu dia cakap, perempuan mana kenapa dia buat apa Lepas tu aku cakap, taklah tuduh, tapi nampak dia macam sesuatu, dia tak nampak macam orang lain. Aku cakap tu, sebab tu lah aku macam terpandang dia and aku rasa macam dia ni something tau. Aku cerita kat dia lah, aku cerita kat kenalan aku ni. So kenalan aku ni cakap, okay, tak apa, nanti kita borak dia tu sebab dia dah celaru nak pergi tengok kat rumah dia. And then dia hantar aku. Sampai je dekat rumah tu, aku melangkah masuk dalam rumah aku tu, masa tu dekat depan pintu pertama tu, aku rasa pening gila-gila. And aku rasa macam, apa benda kenapa tiba-tiba pening, nak kata panas, cuaca tak apa-apa panas. So aku pun macam, tak apa, aku abaikan je. Aku terus mandi, settle apa semua, aku nak tidur. Aku balik rumah dalam petang juga, lepas asar macam tu. So settle je, aku dah mandi apa semua bagai tu, aku baring kat atas katil lah. Aku memang nak tidur, aku rasa macam ngantuk. And then aku tak buat apa-apa kan, memang itulah rutin aku dulu-dulu. Jadi waktu aku nak tidur tu kan, aku rasa macam tak selesa. Katil aku ni jenis ada bawah, maksudnya bawah tu kosong. Aku letak barang-barang, aku macam letak beg aku. Jadi memang ada kekosongan yang membuatkan kau boleh intai, takut ada apa-apa sebab kau rasa tak selesa. Macam tu. Dan jenis aku ni pula, kalau aku tidur, aku rasa macam tak selesa. Aku rasa macam tercocok-cocok tilam tu ke, ataupun aku rasa macam something tak best lah. Masa aku baring tu, aku akan tengok bawah. Bukan bererti aku berani ke, ataupun nak tunjuk hebat ke, ataupun kenapa nak takut ke. Tak, dia macam setengah orang bila ada benda tak kena apa semua, dia macam malas kan. Sebab kalau kita dibesarkan dengan cerita-cerita hantu, di mana bila kita jenguk ke bawah katil kan, something wrong apa semua kan. So aku pun ada juga mentality macam tu. Cuma aku macam masa tu aku rasa macam nak tengok, sebab aku rasa macam ada orang. Aku more to risau ada orang masuk bilik aku nyuruh bawah katil. Aku lebih kepada tu daripada aku fikir negatif ke arah seram-seram ni. So aku pun intai lah. Masa aku intai kat bawah tu, aku memang terkejut gila-gila. Ada macam satu rupa jemaah ni bentuk macam musang, mata merah menyala sampai macam mengalir-ngalir air tau. Masa aku tengok tu, aku memang terkejut. Aku terus bangun, ya Allah, aku jerit kuat-kuat kan. Aku duduk atas katil tu, aku dah jadi macam kaku. Aku macam takut, aku risau dia keluar
ataupun aku risau tiba-tiba dia menjema depan muka aku dan sebagainya. So aku duduk diam tu, aku pula waktu tu tak terlintas langsung nak baca doa ke apa kan. Aku macam tiba-tiba aku jadi macam tergamam. Aku macam terfikir, kenapa? Sebab siang-siang kan, macam sebelum ni pun kalau siang-siang dia tak adalah macam tiba-tiba nak ganggu. Kadang kita nampak tu macam okey, kita nampak sekali lintas macam tu. Yang ini memang dia nampak jelas kat bawah katil aku. And aku terus duduk diam. Memang aku tak baca apa-apa. Aku ingat pada masa tu, tak tahulah macam mana, mungkin sebab aku terlalu takut ke apakah, aku tertidur aku rasa. Sampailah nak dekat maghrib macam tu, aku tersedar. And then aku check handphone aku, member aku cakap dia nak pick up aku kan. Macam lepas isyak tu dia nak pick up aku, dia kata ada benda dia nak story. And then saudara mara dia, mak dia apa semua nak sembang dengan aku apa semua kan. So aku macam kenapa pula ni kan. Tapi aku katalah okey tak apa. And aku pun memang rushing. Aku terus bangun, settle apa semua yang patut. Selepas isyak tu member aku ni pick up aku. Jadi waktu dia pick up aku tu, dia katalah sorry ganggu kan. Dia kata tapi dia kata family dia memang nak jumpa aku. Sebab dia kata apa yang aku cerita tadi lah, dia nak suruh aku cerita balik kat family dia. Sampai je aku dekat rumah kawan aku tadi tu, okey, masa tu ada mak saudara dia 2-3 orang, bapak saudara dia, atuk dia, tak tahulah atuk saudara ke atuk dia sebenar ke apa ke, adalah beberapa orang tua, adalah 2-3 orang je, orang muda-muda bayar aku masa tu. So masa tu dia kata masuk-masuk, dia orang pun raikan aku biasa, macam tak adalah sombong ke, tak adalah juga macam nak marah ke ataupun something yang tak kena ke pandang-pandang aku ke, tak, dia orang macam happening je kan. So aku macam tak ada apalah kot kan. So mak saudara dia ni terus direct cakap kat aku, ni tadi sikit-sikit kan disebutlah nama kawan aku ni, dia kata cakap yang kamu ada nampak ni apa semua, betul ke apa semua. Lepas tu aku pun cakap itulah, bukan nak tuduh, janganlah fikir bukan-bukan, aku pun cakap kat orang lain ni. So aku macam tak nak lah dia orang high expectation kat aku ke, ataupun mengharapkan aku cerita benda yang benar, ataupun apa yang spekulasi aku buat tu betul ke apa. Aku dah jadi macam risau sebab semua orang pandang ke arah aku. And then aku cakap lah, saya tak tuduh, aku cakap terus terang lah, tapi saya nampak lah tadi ada seorang perempuan ni macam ni. So saya rasa macam tak kena lah, sebab lepas akak tu, aku panggil pengantin tu akak tu lah, tapi pengantin tu tak ada kat situ tau. Aku cakap lepas dia pengsan tu, kita kan semua masuk rumah, lepas tu nampak lah dia kat seberang. Aku pun ceritalah benda yang sebenarnya dan apa yang aku nampak. Jadi waktu keadaan aku tengah bercerita macam tu, tiba-tiba blackout. Rumah dia memang blackout terus semua. Lepas tu kita orang macam gelabah. And aku lagi lah sebab rumah orang kan, aku nak pergi mana, aku nak berpaut kat siapa kan. Lepas tu salah seorang daripada bapa saudara dia kot, aku rasa dia macam baca doa. Rupanya bukan blackout, benda tu macam something yang tiba-tiba terjadi dan diorang dah biasa dengan keadaan macam tu. Aku macam terus tergamam aku rasa macam menyesalnya aku datang sini aku rasa macam risau je. Lepas jadi macam-macam tu, lampu terus ada, macam tiba-tiba terang kan, apa semua kan. Lepas tu mak saudara dia ni terus tak nak buang masa. So member aku ni masa tu dia diam je. So mak saudara aku tak nak buang masa, dia terus ambil satu album ni. Lepas tu dia tanya, antara gambar-gambar kat sini ada tak rupa yang kamu nampak tadi? Lepas tu aku pun cari, aku tengok. Adalah satu ni gambar. So aku cakap macam dia ni, tapi tadi muka dia macam lain, macam mungkin sebab ni make up ke, aku cakap tu tapi rasa dia ni. So diorang macam betul-betul yakin, dia macam serius tau. Semua pandang aku serius. Aku pun macam betul lah. Aku dah masa yang sama aku boleh bagi betul ke mata aku ni. Kalau aku salah je jatuh fitnah lah kan. Tapi betul macam ni. So diorang ni semua sah lah. Diorang semua berpandang-pandang, diorang semua sah lah macam tu kan. Aku pun macam apa benda sah ni, apa yang tak sah ni. Aku pun pandang kawan aku tu macam dia macam suruh relax kan, jangan risau, tak ada apa-apa kan. Aku pun betul. Lepas tu mak saudara dia macam dah pegang kepala, macam fikir macam terus masuk bilik. Sebab dalam bilik tu lah pengantin tu ada. And then tak lama lepas tu nenek dia panggil aku, so tengok pengantin kat dalam bilik tu lah. Aku pun pergi tengok dia tengah pucat macam baring macam tu lah. Jadi suami dia kata betul ke gambar tu? Betul. Aku cakap betul lah, nampak macam rupa macam tu. So macam tak apalah kalau macam tu, terima kasih. Dia macam tak nak libatkan aku, tapi dah masa yang sama sebab aku yang nampak kan, dan aku bagi tahu, dia orang macam rasa macam okey, thanks sebab aku bagi tahu dan aku nampak benda tu kan. Jadi suami kakak kawan aku ni, yang pengantin tu, muka dia macam pelik, dia tengok kan. Lepas tu tak lama tu dia cakap tak apalah, dia cakap nak suruh aku balik supaya aku tak terlibat dalam kes ni lah. Dan aku pun macam tu nak balik, itu member aku ni hantar kan. So masa nak keluar daripada rumah tu, member aku ni kalah kunci tu. Lepas tu masa aku nak masuk kereta tu kan, kereta tak boleh buka.
Padahal lock memang terbuka, tapi pintu kereta tak boleh buka. Lepas tu kawan aku ni terus panggil bapa saudara dia. Cakap pintu tak boleh buka apa semua kan. Aku pun tak tahu masa tu apa yang terjadi. Tak tahu apa yang bapa saudara dia buat daripada jauh apa semua, pintu boleh buka. Lepas tu tiba-tiba mak saudara dia cakap, tak payah balik lah, tidur sini hari ni kan. Macam dah lewat dah dia tu. Tapi masa tu tak lewat mana pun, macam pukul 10 lebih. Aku pun macam rumah orang. Pasal aku pula dengan dia bukan rapat mana pun kan. Aku macam tak apa saya nak balik. Aku macam berkeras gila-gila aku nak balik lah. Aku cakap bapak aku tak bagi dan sebagainya. Lepas tu mak saudara dia kata tak apalah kalau macam tu, hati-hati. So aku pun balik. Member aku ni hantar. Aku tak tahu apa-apa cerita langsung tau. Dia tak cerita apa-apa pun kat aku. Sampailah aku dah balik rumah. Aku pun masuk rumah, tak ada apa-apa, alhamdulillah. Masa tu aku dah settle semua tu, kawan tidur apa semua kan. Aku nak tidur tu, malam tu tiba-tiba bilik aku panas, sepanas-panas-panasnya yang aku tak pernah rasa sepanas itu. Sedangkan rumah aku ni rumah bawah, lepas tu rumah batu. Dia macam tak pernah lah cuaca panas macam tu kan. Dia jadi macam bahang, seolah-olah macam api bawah katil kau tau. Lepas tu aku dah rasa tak selesa. Aku buka kipas tak kena apa semua. Aku pun mandi. Lepas aku dah settle mandi, aku nak masuk bilik aku tu. Bilik aku pun busuk sangat-sangat, macam seolah ada bangkai dalam bilik aku tu. Aku dah rasa macam tak sedap. Aku pun buka Quran, aku baca Quran. Jadi waktu aku baca tu, aku tak baca spesifik surah tau. Aku macam baca je daripada muka surat pertama tu sampai beberapa muka surat aku baca. Aku non-stop baca kan. Lepas tu terus tiba-tiba handset aku berbunyi. Kawan aku tu tanya aku okey ke tak apa semua. Lepas tu aku cakap lah, sebenarnya ada benda tak kena ke, kakak you tu ada orang buat ke apa ke, sebab rasa macam tak kena lah lepas balik pada rumah you. And then sekian aku cerita lah kat dia. Dan aku cakap aku tengah mengaji. Lepas tu dia kata lah, kalau tak okey jom lah tidur rumah dia tu, sebab saudara mara dia semua ada. So bukanlah dia nak menggatal ke nak ajak aku tidur dengan dia, tak lah. Maksudnya dia faham situasi aku tu, macam aku dah terlibat dengan kes dia ni. Lepas tu aku fikir macam bapak saudara dia boleh berubat, so anything happen baik aku ikut je kan. Malam tu aku decide untuk ikut dia lah. Maksudnya aku nak pergi balik rumah dia. Jadi aku bawa beberapa baju aku, pergilah rumah dia balik, rumah mak dia tu. So sampai kat rumah mak dia tu, mak dia kata minta maaf lah sebab aku terlibat lah apa semua bagai kan. Lepas tu aku cakap, kenapa aku terlibat pula kan. Lepas tu nak dijadikan cerita, dia orang pun cerita since aku memang tidur situ. So dia rasa macam okey tak apa, aku dah terlibat. So ceritalah hal sebenar. Nak dijadikan ceritanya, perempuan yang aku nampak tu ex-girlfriend husband kakak dia tu yang baru kahwin tu. So kisahnya dia orang ni dah pernah bertunang, lepas tu putus. Adalah sebab-sebab yang tak berapa best untuk cerita. Lepas tu dia cakap kat aku, yang paling mengejutkan aku boleh nampak dan membuatkan dia orang rasa macam nak suruh aku datang kat rumah dia orang tu, sebab dia kata perempuan tu koma sebelum dia orang nak kahwin. Kiranya kakak dia nak kahwin dengan lelaki tu lah. Sebelum diorang nak kahwin ni, perempuan tu accident. Kiranya macam perempuan tu macam meroyan lah, macam tak puas hati. Padahal waktu putus tu pun ada sikit sebanyaknya lebih kepada salah perempuan tu lah. Tapi dia macam tak puas hati lah, kan biasalah kisah-kisah cinta macam tu. So dia macam sayang lagi kat lelaki tu, dia tak puas hati. Lepas tu masa dia nak pergi ke rumah lelaki tu ke macam mana ke tak tahu, terjadilah accident. Masa tu perempuan tu accident, so koma. Macam masa dia tahu koma tu pun dia macam minta maaf dah. Dia dah jumpa betul-betul dah keluarga orang tu, minta maaf apa semua bagai. Tapi masalahnya dalam keluarga dia tu ada salah seorang daripada mak saudara dia tu macam tak boleh terima, sebab mak saudara dia yang membesarkan perempuan tu. Dia macam tak puas hati lah. Dia memang ada cakap lah, mula-mula lelaki tu dia macam kiranya husband pengantin tu, dia cakap lah dia dah bagi tahu dah cara baik apa semua, sampai dia kata dia minta maaf dekat parents perempuan tu. Dia kata dia memang tak ada jodoh apa semua bagai lah. Jadi waktu tu memang dah disettlekan cara baik, tetapi mak saudara dia macam tak boleh terima hakikat. So lepas terjadi accident tu, ex dia ni koma. Jadi bila ex dia koma, mak saudara ni jadi macam melantun-lantun, jadi macam tak puas hati sebab dia koma tak bangun-bangun tau. Maksudnya dah lama. Tak silap aku masa dia orang kahwin tu, dia kata kiranya perempuan tu dah koma dalam berapa tahun lah, setahun lebih kot tak silap aku, ke kurang daripada tu aku tak tahu, tapi lama lah, yang membuatkan orang kata dia ni hidup ke mati ke, macam kenapa koma lama sangat macam tu. Jadi mak saudara ni tak puas hati. Start daripada tu, lepas je lelaki tu post gambar kakak kawan aku ni, maksudnya macam dia dah ada someone special, start daripada tu lah macam banyak benda-benda pelik. So kawan aku ni cakap kakak dia ni tak pernah sakit sebelum ni. Dia selalu macam ada benda lah, sakit lah apa semua. Bila dia orang dah ikat hubungan tunang, lagi kerap bergaduh, macam banyak cubaan untuk memutuskan hubungan dia orang. Sampailah dia orang pergi berubat, sampai pernah kakak dia kurus kering gila-gila. Kakak dia memang kurus cantik tau, tapi waktu yang kejadian dia sakit tu, dia jadi kurusnya macam nak hampir nampak tulang, faham tak? So dia orang ceritalah hal-hal ni semua. Jadi dia orang macam pelik.
takkan perempuan tu dah sedar daripada koma datang apa semua. So dia pelik sangat-sangat. Lepas tu aku cakap tak mustahil sebab muka dia macam pucat kan. Aku cakap macam tu lah. Lepas tu kan bila tak ada lama macam selang setengah jam macam tu, tiba-tiba ada seorang daripada diorang tu, aku tak tahu bapa saudara dia ke siapa, dia bagi tahu yang sebenarnya perempuan tu masih koma dan memang ada kat hospital. Diorang dah pergi check, memang ada kat hospital tu. So macam pelik kan, takkan perempuan tu datang kan. Macam bapa saudara ni boleh merawat, jadi bapa saudara dia berubat-ubat macam mana, ternampak apa semua, cari ada ilmu lah, dia tuntut ilmu kan. Dia bagi tahulah yang sebenarnya mak saudara dia yang buat. Mak saudara dia pakai something dan buatkan jelmaan tu jadi jelmaan macam mana aku nak cakap, aku tak tahu benda ni sebab aku tak pernah buat. So aku rasa macam dia buat benda tu, and then yang aku nampak tu sebenarnya jelmaan, bukan perempuan tu yang sebenar. So dekat situ nak ceritakan, mungkin orang lain tak nampak tapi aku nampak. So dekat situ auto kita tahu, oh punya daripada aliran dia juga. Maknanya yang buat benda-benda tak elok ni semua daripada aliran situ kan. So mak saudara dia pun ceritalah, tak sangka apa semua tu yang terlibat apa semua. Jadi dia tanya kat aku okey ke apa lepas kejadian apa semua. Aku pun ceritalah apa yang aku lalui. So dia kata mungkin sebab aku yang bagi tahu, aku yang terlibat cerita apa semua, terkena sekali tempias kan. Jadi diorang ni pun macam rawat juga aku. Macam bapa saudara tu ajalah baca-baca apa semua kan, nak bagi macam supaya aku tak terlibat dalam kes ni. Jadi kisah dia waktu tu lepas aku dah rawat, ada hikmah juga. Aku tidur rumah dia lepas bapa saudara dia rawat apa semua tu, aku dah rasa macam okey. Malam tu aku tidur nyenyak. Esok tu aku balik rumah pun alhamdulillah tak ada apa-apa. Cuma yang tak fahamnya, esok pagi lepas kejadian aku dah balik rumah apa semua kan, kiranya macam aku dah balik rumah, aku sambung tidur sebab aku balik awal lah daripada rumah dia tu. Jadi aku sambung tidur, aku bangun tidur dalam pukul 11 lebih macam tu tak silap aku. Masa tu aku nak keluar rumah, dekat depan pintu aku tu dia macam ada abu tau. Abu tak tahulah, abu rokok ke bakar-bakar ke apa kan. So abu tu dia macam ada tulisan mati, macam nak cakap, abu yang terkumpul, abu-abu tu dia macam abu ke asap, betul lah, dia macam ejaan mati tau. So masa tu aku tengok tu aku macam terkejut, tapi aku fikir macam aku ambil positif lah. Aku macam muka budak-budak main kot. Tapi macam bila terfikir balik, mustahil lah kan. Tak tahulah benda tu sebenarnya datang daripada belasan tu juga ke, ataupun sekadar orang nak mengusik ke apa, wallahualam. Cuma itulah je cerita yang aku nak sampaikan kepada korang. So nasihat aku kepada orang kat luar sana yang mana cinta dia tak dibalas kan, janganlah sampai kita guna benda-benda yang syirik, menyekutukan Allah. Tak baik tau. Sebabnya kalau kau struggle macam mana pun kau nak someone tu, kalau dah tertulis dia bukan jodoh kau, terimalah kan. Janganlah sampai tahap macam tu. Sebab apa kat dunia ni mungkin lepas, kat akhirat kita tak tahu. So itulah dia pengajaran di sebalik kisah yang berlaku ni. Lepas pada kejadian tu memang aku ada kontak juga, tapi alhamdulillah lepas pada kejadian tu diorang berubah macam mana entah. Kakak dia tu dengan pasangan elok alhamdulillah. Last aku kontak dengan dia, aku tahu kakak dia ada satu anak lah. Lepas tu aku dah lost contact langsung dengan dia. So aku tak tahu sekiranya dia ataupun family dia tengok video ni, terdengar kisah ni, terima kasih sebab dah merawat aku juga waktu tu. Apa-apa pun yang kita buat, kita kena ingat sentiasa yang kita tak selamanya hidup kat dunia ni. Jadi apa yang kita nak, apa yang kita harapkan, kalau tak berlangsung dengan apa yang kita impikan, kita kena terima hakikat tu sebab semuanya telah tertulis. So janganlah kita nak lawan-lawan takdir Allah. Okay? Aku bukan pesan dekat korang je, aku pesan kat diri aku sendiri supaya sedar dan ingat sentiasa. Semoga Allah tidak membolak-balik hati kita semua, insya-Allah. Amin. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian aku. Sekiranya ada kesilapan dan pembicaraan aku ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.